Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Bertemu lagi dalam Laman Nurani. Jadi pada hari ini kita masih lagi berkisah dalam keadaan remaja dan hari ini kita nak memahami sedikit perbezaan antara remaja lelaki dan remaja perempuan agar bila kita bertindak untuk melakukan sesuatu terhadap mereka, kita faham kedudukan yang sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, yang pertama ialah kita nak lihat perbezaan dari segi ego. Ya. Sebenarnya kebanyakan remaja lelaki mempunyai ego yang tersendiri, ya, dan sukar untuk menerima pertolongan dan pandangan daripada orang lain. Ini remaja lelaki. Dia kalau boleh, apa yang dia buat itulah dia. Dia kalau jarang dia nak terima pandangan pendapat orang lain. Tapi remaja perempuan tak. Remaja perempuan dia mudah menerima pandangan dan pendapat orang lain. Walaupun pandangan dan nasihat daripada orang yang lebih rendah daripada dia. Ini remaja perempuan. Sebab tu kadang-kadang bila kita bercakap dengan remaja lelaki, ya, dia buat indah tak indah aja. Cakaplah. Apa benda nasihatlah kita cakap. Kadang-kadang dia bukan tengok muka kita pun. Ya, dia pandang tempat lain, dia tengok tempat lain. Tapi remaja perempuan, kalau kita bercakap dengan dia, dia akan menumpukan sepenuh perhatian kepada kita. Sebab tu kadang-kadang ya, bila kita lihat anak remaja perempuan kita, ya, dia lebih mudah membuat sesuatu arahan yang kita berikan. Kenapa? Sebab dia beri tumpuan. Egonya rendah sikit daripada remaja lelaki. Sebab remaja lelaki ni dia rasa diri dia lebih hebat daripada orang. Kebanyakannya lah. Saya tak kata semua. Sebab kita pun pernah jadi remaja. Yang kedua, sekiranya mengalah, kalau remaja lelaki ni, kalau dia mengalah, bahawa itu tanda lemah dan tidak tidak ada harga diri. Itu lelaki. Maknanya kalau remaja lelaki ni mengalah, dia rasa macam dia tu lemah dan tidak bertindak seperti gentleman. Itu remaja lelaki. Sebab tu kadang-kadang remaja lelaki kalau kita marah di hadapan orang ramai, dia akan memberontak dan melarikan diri serta merta. Tapi kalau remaja perempuan, ya, dia lebih mengalah tu maknanya tanda sayang. Tanda sayang, maksud dia, ya, bila dia mengalah tu maknanya dia memberi peluang kepada orang lain. Misalnya kalaulah kita dah berjanji dengan dia, kata nak pergi tengok wayang, tiba-tiba kita kata tak jadi sebab kita ada kerja lain, maka dia akan jawab, tak apalah ya, kita lain kali kita boleh pergi. Tapi kalau remaja lelaki tak. Remaja lelaki kalau dia tahu ayah dia tak jadi pergi buat tengok wayang, dia akan buat cerita lain. Ini perbezaan yang nyata. Jadi sebab itu kadang-kadang dalam menangani masalah remaja ni kita kena perhatikan, ya, anak remaja lelaki berbeza dengan anak remaja perempuan. Yang ketiga, anak remaja lelaki ni dia menilai kejayaan berdasarkan kepada hasil dan juga prestasi. Sebab tu anak remaja lelaki, ya, bila dia dapat satu yang dia dikehendaki untuk mencapai sesuatu, dia memberikan alasan yang cukup memberikan dia kepuasan. Seperti contoh, kata kalaulah ayah hendakkan saya dapat 5A dalam UPSR, saya hendakkan basikal mountain bike. Dia lebih bentuk kepada hasil, lebih bentuk kepada benda, ya? Tapi remaja perempuan, dia menilai diri berdasarkan kualiti hubungan. Dengan anak remaja perempuan, kadang-kadang kita tak payah janjikan benda yang besar-besar. Kita pagi-pagi peluk dia, pegang dia, dia akan terus menerima apa cadangan-cadangan kita. Ini remaja perempuan. Dia berbeza. Kalau lelaki, cubalah peluk, taubat dia tak buat apa-apa pun. Tapi kalau perempuan, kalau kita kata nanti anak ayah dapat 5A, okey ya, no problem. Tapi kalau anak lelaki, 5A, boleh? No problem? Mountain bike. Itu berbeza, ya. Kemudian yang keempat, anak remaja dia suka menyendiri bila dia stres. Anak remaja ni, kalau remaja lelaki, kalau dia stres, dia kena marah, dia ada masalah, dia suka menyendiri. Dia tak suka kalau selama ni dia jenis yang ekstrovert, jenis yang peramah, tiba-tiba dia diam. Dia diam, dia cuba nak melarikan diri, duduk tempat dia jauh, panjat pokok, tengok gunung. Itu maknanya dia stres lah tu. Tapi kalau remaja perempuan,
lagi dia stres, lagi dia suka bercerita ke orang. Dia mulalah berbecok cakap dengan mak dia ada problem itu, cakap dengan cikgu tak ada, cikgu cakap dengan kawan-kawan. Dia suka membebel bercerita sebab apa? Memang stres. Kalau orang perempuan, dia stres, dia akan suka menceritakan hal diri dia kepada orang lain. Ini perbezaan yang keempat. Yang kelima, orang lelaki emosinya seperti getah. Remaja lelaki emosinya macam getah. Getah kalau kita tarik kan dia cepat datang balik. Jadi remaja lelaki ni kalau dia marah pun sekejap, dia tak lama. Alright? Dan kalau dia merajuk pun sekejap. Tapi kalau remaja perempuan, kalau dia merajuk, dia macam ombak. Ombak ni datang pergi dia lambat nak reda. Jadi kita kena faham, kalau marah anak lelaki dalam masa sejam dia baliklah tu. Tapi kalau anak perempuan, kalau dia lari, payah. Sebab dia punya cara dia marah tu lambat nak pulih. Sebab tu kadang-kadang kita kena cek balik. Kalau nak marah, pastikan kita pujuk semula serta merta. Dan anak remaja lelaki suka memberi arahan. Dia suka beri arahan. Manakala anak perempuan pula suka beletir. Dia berbeza. Yang lelaki kalau boleh dia balik je tiba-tiba, mak, kopi O satu. TOI satu. Tapi anak perempuan dia suka beletir. Cakap benda tu tak siap, ini tak siap. Jadi untuk mengetahui selanjutnya, kita jumpa lagi selepas ini. Alangkah indahnya hidup ini, pemimpinnya adil, mengasihi rakyat, ibu bapa mendidik dengan penuh kasih sayang, anggota masyarakat. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi masih lagi dalam memahami perbezaan remaja lelaki dan remaja perempuan. Yang ketujuh, remaja lelaki biasanya dianggap sebagai pemurah ataupun boros. Biasanya begitu. Kalau kita perhatikan kat rumah tu, kita bagi duit untuk pergi ke sekolah, biasanya kalau RM3 tu memang balik dah tak ada dah. Tapi kalau remaja perempuan, dia sama ada kedekut ataupun dia berjimat. Ini memang perempuan punya hal. Orang perempuan ni biasanya dia tahan, dia tak makan tak apa. Dia bukan kedekut, dia jimat. Ini memang perspektif wanita begitu. Yang sampai ketua kadang-kadang orang perempuan itulah sifatnya. Sebab ini anugerah Tuhan, apa nak buat. Kemudian yang ke-8, orang remaja lelaki biasanya fikiran dia tu makro. Makro maknanya besar. Dia fikir jangka panjang. Dia tak fikir jangka pendek. Tapi kalau remaja perempuan, biasanya pemikirannya mikro. Yang selangkah saja yang difikirkannya ke hadapan. Sebab tu kadang-kadang kita lihat kebanyakan remaja lelaki, dia banyak duduk termenung. Termenung tu bukan kerana apa tau. Dia memikirkan perkara yang akan datang. Dia sibuk memikirkan apa nak jadi lepas ni. Lepas ni apa. Dan kebanyakannya remaja perempuan, oleh kerana dia fikir semua selangkah aja ke hadapan, sebab itulah remaja perempuan kebanyakannya terjebak dalam cinta monyet yang saya ceritakan sebelum ini. Dia ingat orang pandang pertama, orang dah syok kat dia. Itu dia punya anggapannya, tapi sebenarnya tidak. Itu anggapan dia. Sebab tu kadang-kadang orang perempuan, yang kebanyakannya frust banyaknya orang perempuan. Remaja perempuan. Sebab apa? Dia anggap semua orang yang suka dia tu memang itulah yang mutlak bagi dia. Sebab itu kadang-kadang kita kena faham anak-anak remaja perempuan ni kalau dia mengadu bahawa dia frust apa gitu gini, jadi mak bapak jangan campur tangan. Saya cadangkan mak bapak jangan campur tangan. Itu adalah rumlah anak remaja kita. Biarkanlah. Cuma kita bimbing pelan-pelan. Kemudian yang ke-9, kebanyakan remaja lelaki ni dia tak fokus. Sebab tu kadang-kadang bila kita suruh anak kita belajar pada waktu malam, terlebih lagi bila keluarlah cerita-cerita seperti Smackdown dan sebagainya, suruhlah baca buku, kepala dia masih kat situ. Dia tak boleh duduk dekat meja dia. Dia akan pergi ke Smackdown. Tapi remaja perempuan tak. Bila dia baca buku, dia akan fokus. Sebab tu kadang-kadang sekarang ini, yang masuk ke universiti tempatan, saya baru buat kajian lagi tu sebentar, kita lihat bahawa sekarang ni kedudukan yang berada kat universiti-universiti tempatan mungkin seluruh dunia lah agaknya, yang saya tahu yang di Malaysia saja, sudah hampir 65% pelajar perempuan. Kemana perginya lelaki? Sebab apa? Lelaki tak fokus.
Dia belajar tak fokus. Sebab itu bukan dia bodoh. Ya, sebab saya pun lelaki tu. Bukan lelaki ni bodoh. Tak, cuma dia tak fokus. Bila buat sesuatu, kita perhatikan kadang-kadang dalam kelas, ya, cikgu-cikgu terutamanya, kalau tengok anak remaja, bila berada dalam kelas, kadang-kadang remaja lelaki ni, bukan dia tengok cakap cikgu pun. Tapi bila peksa, dia dapat nombor 1. Yang perempuan tadi betul-betul lah tumpukan kat dia, tapi tak dapat juga. Sebab apa? Sebab fokus dia tu lain. Kemudian yang ke-10, remaja lelaki, dia kurang daya ingatan. Daya intuisi, minta maaf ya. Daya intuisi. Daya intuisi ni maknanya the sixth sense yang ada dalam diri kita. Allah anugerahkan kita the sixth sense, maknanya deria yang ke-6. Dan biasanya anak lelaki dia tak gunakan deria yang ke-6. Deria yang the sixth sense ni biasanya intuisi ni ilham ya. Maknanya seseorang itu dia boleh dapat merasakan sesuatu yang nak berlaku di masa depan. Yang lelaki dia jarang guna intuisi. Walaupun dia rasa benda tu nak berlaku, tapi dia jarang guna. Dia kata, tak apa benda lah. Tapi remaja perempuan tak. Dia sentiasa menggunakan dia punya sixth sense dia. Dia dapat merasakan bahawa lepas ni mungkin dia kena marah. Lepas ni dia kena buat kerja ni. Dia merasakan betul-betul. Sebab tu kadang-kadang orang perempuan ni, remaja perempuan ni, dia lebih berhati-hati bila melakukan sesuatu kerja. Dia tak sama dengan lelaki. Orang lelaki ni kadang-kadang dia buat keputusan terburu-buru. Kerana apa? Dia tak gunakan daya intuisi dia. Daya ilham yang dia ada, yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bezanya lelaki dengan perempuan. Kemudian orang lelaki cinta lelaki. Ni satu lagi pasal kita cinta ya. Cinta orang lelaki biasanya setia dan fleksibel. Sebab tu kadang-kadang orang lelaki, remaja lelaki ni ya, dia kadang-kadang dia suka kepada seseorang tu. Dia suka, tapi dia, dalam pada masa yang sama dia boleh suka ke orang lain. Itu remaja lelaki. Tapi remaja perempuan tak. Kalau remaja perempuan, kalau dia sayang kat seorang tu, itulah dia orang yang disayang. Itulah sampai ketua yang jadi pasangan hidup dia. Itu berbeza. Sebab tu kadang-kadang kalau orang remaja perempuan ni, kalau dia frust, itu yang orang remaja kata frust menonggeng. Kalau dia frust betul. Sebab dia rasa kat cinta dia tu setia pada yang satu. Itu yang payah kita nak buat ni. Tapi orang lelaki tak. Walaupun dia kata dia setia kat orang tu, tapi dia fleksibel. Fleksibel dia ada, boleh cara orang lain lagi dalam pada masa yang sama. Alright. Kemudian yang ke-12, remaja lelaki dia berdiam diri bila imej dia tergugat. Dia kalau dia dimarah depan orang ramai, dia rasa diri dia tercabar, dia lebih suka diam. Ini perangai remaja lelaki. Dia tak suka memberontak, dia tak suka cakap banyak. Tapi remaja perempuan, ya, kalau dia imej dia tergugat, dia bila dia kena marah, dia mulalah cemburu, dia cepat merajuk. Ini remaja perempuan. Jadi berbeza. Kalau kita marah anak remaja perempuan, ya, dia akan lebih cepat duduk merajuk dan larikan diri. Tapi lelaki tak, dia diam aja. Tapi dalam diam tu dia memberontak, lagi bahaya. Jadi kena faham. Kalau tengok anak remaja, kalau kena marah dia diam, something wrong. Kalau dia kena marah, dia masih lagi nak melawan, nak bertanya kenapa dia dimarah, itu maknanya okey lah tu. Dan kita kena selidik lagi dan beri pandangan lagi kepada anak remaja jenis ini. Yang ke-13, ya, remaja lelaki biasanya kurang teliti mendengar. Bila mendengar, dia kurang teliti mendengar. Ya? Sebab tu kadang-kadang, bila kita suruh pergi kedai, anak remaja ni, sampai kat kedai, dia terlupa. Sebab apa? Masa arahan diberi, dia tak dengar dengan teliti. Tapi remaja perempuan, tak. Remaja perempuan, bila buat sesuatu, dia melakukan dengan beri tumpuan yang sepenuhnya. Kita jumpa lagi selepas ini untuk mengetahui perbezaan selanjutnya. Alangkah indahnya hidup ini, pemimpinnya adil, mengasihi rakyat, ibu bapa Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bertemu lagi dalam perbezaan remaja lelaki dan remaja perempuan. Yang seterusnya, remaja lelaki bila dia suka beri teguran bila nampak keterlaluan sahaja. Bila dah nampak keterlaluan, baru dia tegur.
Sebagai contohnya, kalau dia tengok ayah dia tak potong kuku dan nampak kuku panjang, baru dia tegur. Tapi kalau remaja perempuan, ya, dia cepat melatah dan mengubah penampilan diri. Sebab tu kadang-kadang kita boleh tengok remaja perempuan kan, dia nak pergi pasar malam pun pilih baju sampai setengah jam. Ya, nak pergi pasar malam. Sebab apa? Sebab dia kata, baju ni ayah dah tengok, yang ini pakcik dah tengok, yang jadi dia cepat mengubah penampilan diri dia. Tapi kalau remaja lelaki, minta maaf lah. Kalau seluar yang disuka tu seminggu kadang-kadang tak berbasuh. Itu sebablah puncanya jadi begitu, ya. Sebab dia bila beri teguran hanya keterlaluan. Serupa dengan mak ayah ni jugalah. Ya? Kalau ayahnya tengok remaja lelakinya dah sampai dah teruk sangat seluar tu, baru ditegur. Serupa juga dengan remaja lelaki. Jadi, dan satu lagi, remaja lelaki lebih banyak menumpukan kepada aspek-aspek fizikal. Kalau kita perhatikan, remaja lelaki lebih tengok kepada bentuk fizikal. Motor misalnya. Kalau dia lulus SPM, ya, lulus dia SPM, keris tak nak, jago. Wah, jago pun tak nak. Kalau ada Harley Davidson lagi bagus. Dia lebih bentuk kepada fizikal. Tapi kalau perempuan, ya, remaja perempuan lebih menumpukan kepada aspek-aspek kemanusiaan. Aspek-aspek yang lebih menjurus kepada aspek-aspek kemanusiaan, lebih kepada perasaan. Dia lebih nakkan bagaimana mak dia cium setiap hari sebelum pergi sekolah. Dia lebih nakkan ayahnya hantar sampai ke pintu gate sekolah. Tapi remaja lelaki tak. Walaupun ayah dia ada Jaguar, ada Mercedes, dia lebih suka rela naik basikal pergi sekolah. Lebih rela naik bas. Sebab dia tak nak bahawa benda tu nampak kelihatan macam dia dimanja-manjakan. Itu lelaki tidak. Tapi kalau remaja perempuan, itulah kehendak dia. Kemudian, remaja lelaki, dia minta bantuan. Remaja lelaki, dia minta bantuan kerana malas. Dia malas, sebab tu dia minta bantuan pada orang lain. Tapi kalau remaja perempuan meminta dan memberi bantuan kerana pengorbanan dan kasih sayang. Itu berbeza. Sebab tu kadang-kadang kita tengok kat sekolah, kat rumah, kadang-kadang adik perempuan membasuhkan sepatu abangnya. Kenapa? Sebab adik perempuan biasanya dia rasa itu sebagai pengorbanan dan kasih sayang pada abangnya. Tapi terbalik pula kepada remaja lelaki, abangnya tadi, kau basuh. Dia pula memberi arahan. Sebab apa? Sebab dia rasakan minta bantuan tu adalah satu keperluan pada orang lain. Sebab dia malas. Kemudian, sukar. Remaja lelaki, kita perhatikan, dia suka nak minta maaf. Payah remaja lelaki nak minta maaf. Walaupun kesalahan tu kesalahan dia. Tapi kalau remaja perempuan, kalau bukan salah dia pun kadang-kadang dia yang minta maaf. Jadi perbezaan-perbezaan ini, kita nampak perbezaan-perbezaan ini yang akan menentukan kepada kedua ibu bapa ini, supaya kita dapat mainkan peranan. Dekat mana kita nak bantu anak-anak kita. Kalau kita faham dengan perbezaan-perbezaan ini tadi, insya-Allah kita akan dapat membimbing anak kita jalan yang lebih baik. Kemudian, anak remaja lelaki kadang-kadang dia kelihatan lebih tenang dalam menghadapi sesuatu situasi. Kalau berlaku perceraian, kalau berlaku sesuatu luar dugaan dalam keluarga, biasanya lah remaja lelaki ni akan lebih tenang. Dia akan lebih orang kata stable. Tapi kalau remaja perempuan berlaku sesuatu, dia mudah panik. Itu sebab kadang-kadang kita lihat dalam surat khabar, dalam TV, yang mati dalam rumah waktu kebakaran, kebanyakannya bukan remaja lelaki, remaja perempuan. Sebab apa? Kalau dia panik, dia akan mula tak jumpa pintu, tak jumpa tingkap nak lagi. Tapi kalau remaja lelaki, kalau kita tenang, bila tenang dan baru kita boleh buat sesuatu itu dengan berkesan. Dan seterusnya ialah remaja lelaki lebih suka membuat keputusan sendiri. Kalau boleh, remaja lelaki ni biasanya dia lebih suka membuat keputusan yang memberi faedah kepada orang, tapi dia nakkan buat keputusan tu, bukan orang lain. Tapi kalau remaja perempuan pula, dia lebih suka mengikut keputusan yang telah dibuat. Jadi ini berbeza.
Sebab itu kadang-kadang remaja lelaki ni kalau keluarganya ajak berjalan, ajak pergi ke mana-mana, dia lebih suka pergi sendiri. Walhal kalau anak remaja perempuan, dia lebih suka mengikut keluarganya. Jadi ini kadang-kadang perbezaan ini kita kena faham. Sebab tu kadang-kadang bila kita berjalan, kita nak bawa remaja yang lelaki dengan perempuan sekali, mereka akan ada rasa konflik kat situ. Dan bila berlaku ini, dia akan rasa macam tak selesa. Dan berlakulah nanti merajuk dan sebagainya. Dan satu lagi, orang lelaki dia terasa lebih bebas. Remaja lelaki ni dia terasa lebih bebas bila berjauhan dengan keluarga. Sebab itu kadang-kadang kita lihat remaja lelaki ni, kalaulah dia dapat berpisah dengan keluarganya, dia lagi rasa seronok. Terutamanya misalnya, contohnya, kalaulah mereka dapat pergi camping misalnya, dalam masa seminggu, dia punya seronok lain macam. Tapi kalau remaja perempuan, dia sentiasa teringatkan. Sebab tu kadang-kadang, kalau kita perhatikan, saya dah lihat kepada anak-anak yang dapat bersekolah asrama misalnya. Terutamanya yang jenis lepas UPSR, iaitu masuk tingkatan 1. Yang masuk tingkatan 1, kebanyakannya remaja perempuan, dia akan balik cepat. Sebab dia homesick. Dia sentiasa teringatkan kepada kaum keluarganya. Jadi berbeza dengan anak lelaki. Anak lelaki kalau dah keluar, lagi dia seronok lah. Lambat nak telefon pun payah. Tapi tak apalah. Bila kita dah dapat lihat perbezaan ini, kita dapat mencari jalan penyelesaian bagaimana nak menangani masalah-masalah remaja, sama ada lelaki atau perempuan. Dengan itu, sekian dulu buat kali ini. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alangkah